Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kita nak sambung balik matematik tingkatan 3, bab yang ketiga, matematik pengguna, simpanan, pelaburan, kredit dan hutang. Okay, sebelum ni cikgu pernah ajar tentang satu video, tentang satu video berkaitan dengan simpanan. Jadi dalam topik tersebut, kita membincangkan tentang apa makna simpanan, apa itu simpanan. Yang keduanya jenis-jenis akaun, jenis-jenis akaun, jenis akaun simpanan tetap, akaun semasa. Dan yang ketiganya formula-formula yang penting untuk simpanan ni, contohnya formula faedah mudah. Dan yang keduanya formula faedah compound. Itu yang sebelum ni lah. Jadi kita terus sambung pada subtopik yang kedua, iaitu berkaitan dengan pelaburan. Okay, berkaitan dengan pelaburan. Jadi seperti biasa, cikgu cerita sikit asas-asas tentang pelaburan. Jadi apa itu pelaburan? Apa makna pelaburan? Jadi makna dia ialah ini dia. Maknanya kita beri modal kepada instrumen pelaburan untuk dapat untung. Kita buat pelaburan ni tujuannya adalah untuk dapat untung. Dan kita bagi duit ataupun bagi kita punya modal kepada instrumen pelaburan. Contohnya kita beli rumah, contohnya kita beli rumah kedai, contohnya kita melabur dalam saham, dalam amanah saham. Itu instrumen pelaburan lah. Untuk tujuannya kita nak dapat untung. Okay. Jadi jenis-jenis pelaburan ada yang dipanggil sebagai saham, ada yang dipanggil sebagai amanah saham, dan yang ketiganya hartanah. Jadi cikgu akan huraikan satu demi satu. Bermula dengan saham. Saham ni maknanya ada syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat awam berhad. Dia orang menyenaraikan diri mereka, syarikat mereka pada Bursa Malaysia. Lepas tu kita sebagai pelabur-pelabur ni suntik modal pada syarikat-syarikat tersebut. Syarikat-syarikat tu contoh macam Nestle ke, macam apa lagi syarikat pelaburan, contoh YTL ke, contoh macam Aziata ke, macam itulah. Jadi kita direct dengan syarikat tersebut, kita tengok Bursa Malaysia, kita beli dia punya unit-unit saham dia. Sebenarnya kita menjadi pelabur, sebenarnya kita suntikkan modal pada dia, dan mereka akan gunakan duit kita ni untuk mereka berniaga ataupun melabur pula, memberi hutang pula, ataupun memberi pembiayaan pula kepada syarikat-syarikat yang lain, supaya mereka pun dapat keuntungan, dan keuntungan tersebut akan diagihkan juga kepada kita. Cumanya kalau dengan pelaburan saham ni, maksudnya kita nombor satu, kita direct dengan satu-satu syarikat awam berhad, syarikat-syarikat yang ada senarai dalam Bursa Malaysia. Kita direct dengan syarikat tersebut, kita direct dengan sistem mereka. Okay. Jadinya dia punya modal pun besar, dan pelaburan dia pelaburan besar, dia punya keuntungan dia jadinya high return, high risk. Ini lagi tinggi risiko, lagi tinggi pulangan. Kalau sebab kita dah bagi modal yang besar pada satu-satu syarikat ni kan, kemudian kita percaya pada dia untuk dia niagakan, tapi kalau dia rugi, kita pun rugi juga. Macam tu. Jadi itu yang pertama berkaitan dengan saham. Yang kedua berkaitan dengan amanah saham ataupun saham amanah. Amanah saham, kita melabur melalui orang tengah yang dipanggil sebagai pengurus dana. Amanah saham, kita melabur melalui orang tengah yang dipanggil sebagai pengurus dana. Kita bagi duit dengan modal yang rendah. Okay, kita bagi duit. Mereka kumpulkan duit semua pelabur ni, barulah mereka tengok mana syarikat-syarikat saham yang berpotensi dalam ataupun luar negara, yang sesuai untuk dapat keuntungan lah. Okay. Jadi bila syarikat mereka memilih syarikat saham yang betul dan syarikat saham tersebut dapat untung, mereka pun dapat untung juga, dan untung tu akan dikongsi dengan kita juga. Macam tu. Jadinya low risk, low return. Cuma dari segi pulangan ataupun dari segi untung kurang sedikit lah.
Syarikat amanah saham berbanding saham. Tapi kurang juga risikonya. Okey. Yang ketiganya hartanah. Hartanah ni maksudnya kita membeli rumah, contohnya kita membeli rumah kedai, lot kedai. Kita membeli kebun. Kita beli dengan modal yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya kita nak sewakan, kita nak pajak, kita nak upah supaya kita dapat pendapatan semasa. Kita dapat nilai sewaan, nilai pajak tu kita dapat. Kemudian kita jual semula hartanah tersebut dengan nilai yang tinggi. Itu dia. 3 jenis pelaburan, okey? 3 jenis pelaburan. Jadinya itu satu. Yang keduanya, apa untung-untung yang kita dapat? Pelaburan ni cerita pasal untung. Jadi apakah keuntungan yang kita dapat? Keuntungan dalam bentuk dividen. Dividen ni setiap tahun dia bagi berapa peratus untung syarikat dia bagi semula pada kita. Yang keduanya untung modal. Untung modal ni contoh hari ni kita beli unit saham RM1, esok unit saham tu naik RM1 sekupang ataupun RM1.10, maka dekat situ kita untung modal kita, kenaikan untung modal ni, kenaikan modal ni 10 sen. Tapi tak adalah kita dapat 10 sen saja, kita kena darabkan pula dengan berapa unit yang kita beli. Okay. Yang ketiganya share bonus. Share bonus pun dia hampir sama juga macam dividen, itu atas ihsan. Atau ihsan syarikat lah. Nak bagi dividen campurkan dengan share bonus. Dan yang keempatnya adalah pendapatan hartanah. Yang ni lah ni. Pendapatan hartanah seperti yang cikgu bagi tahu, kita beli tanah, kita beli rumah kedai, kita beli kebun dan sebagainya. Kita boleh dapat pendapatan semasa dengan cara kita sewakan rumah tersebut. Kita sewakan kedai tersebut kepada peniaga lain. Okay. Ataupun kita beli kebun, kemudian kita pajakkan kebun tu, ataupun kita upah orang untuk usahakan kebun tu, hasil dia kita berkongsi bersama dengan yang menerima upah tu. Okay. Dan yang seterusnya cerita pasal formula-formula penting. Formula penting pertama sekali dividen untuk modal ataupun share bonus. Yang keduanya nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. ROI ni dia lebih kurang macam peratus untung lah. Peratus untung, tapi dia lebih nak kira dia punya pulangan, jumlah pulangan ni kita kena tolak dia punya perbelanjaan apa semua sekali. Yang ketiganya kos purata. Kos purata ni kadang-kadang maknanya kita beli amanah saham setiap bulan dengan modal yang sikit. Jadi setiap bulan seunit saham tu harganya berbeza-beza. Jadi kita kena buat purata dia. Purata dia berapa dia punya harga seunit saham. Okay. Untuk kita faham tentang formula-formula dividen, untung modal, share bonus, ROI dan kos purata ni, kita buat soalan. Jom buat soalan. Ini yang paling penting, sebelum kita buat soalan, kita kena tengoklah formula pelaburan. Mula-mula sekali dividen. Dividen ni biasanya kita dapat dalam saham ataupun amanah saham. Diberi amanah saham ataupun saham lah, dividen. Ini kadar ni dalam bentuk peratus, bilangan saham berapa unit yang kita beli dan harga seunit masa awal-awal kita beli itu berapa. Yang keduanya untung modal. Ini yang kita kena kira kenaikan seunit. Contoh semalam kita beli dengan harga RM1, hari ini seunit saham tu harga dia RM1.10, maka 10 sen tu adalah kenaikan. Kita darabkan dengan bilangan unit berapa yang kita beli. Yang seterusnya nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan ni ataupun ROI adalah jumlah pulangan. Jumlah pulangan ni berapa keuntungan sebenar kita dapat dalam duit, bahagikan dengan pelaburan asal. Mula-mula kita invest berapa, darabkan dengan 100. Okey, dan yang seterusnya kos purata. Kos purata ni adalah jumlah pelaburan kita dalam RM. Jumlah pelaburan dalam RM. Bahagikan dengan bilangan unit, dapatlah seunit berapa sesaham. Okey. Ini dia punya empat formula. Empat formula untuk kita buat soalan-soalan berkaitan dengan saham, amanah saham dan hartanah. Mari kita tengok soalan. Okey. Soalan yang pertama, Encik Ahmad membeli 2,000 unit saham.
dengan sebuah syarikat dengan harga RM2.50 seunit di awal tahun. Syarikat mengisytiharkan dividen 6% di akhir tahun. Kemudian Encik Ahmad menjual semula sahamnya ketika harga saham naik RM3 seunit. Hitung dividen yang diterima, lepas tu hitung keuntungan modal yang diterima, nilai pulangan pelaburan. Okey. Jadinya Jadinya mari kita tengok sama-sama. Nombor satu, kita nak kira dividen. Yang A ni kita nak kira dividen. Dividen mesti kadar. Kadar apa? Kadar dividen tu berapa? 6/100. Kalikan dengan bilangan unit saham 2,000. 2,000 bilangan unit saham yang inilah. Darabkan dengan seunit saham adalah RM RM2.50. So kita dapat jawapannya RM300. So maknanya dividen tu 300. Dapat dividen dia 300. Yang B pula, dia nak keuntungan modal. Keuntungan modal maknanya kita kena tengok mula-mula RM2.50. Lepas tu naik sampai RM3. Jadinya dia punya keuntungan dia, keuntungan seunit RM3, tolakkan dengan RM RM2.50. So kita dapat jawapan RM50. Kita dapat kenaikan seunit RM50. Lepas tu kita nak tahu dia punya keuntungan modal sebab kita dah jual dah semua sekali keuntungan modalnya, maknanya 50 sen. Ini RM 0.50. Kita darabkan dengan berapa unit saham ni? Darabkan dengan 2,000. Darabkan dengan 2,000 sebab beli 2,000 unit. Okey. Ya, 0.5 kalikan dengan, so dapat 1,000. Dapat 1,000 dia punya keuntungan modal dia. RM 1,000. Okey, sekarang berapa nilai pulangan pelaburan dia, ROI dia? 300. Kita tambahkan dengan 1,000. Okey. Jadinya yang untuk soalan C ni, 300 tambah 1,000, jawapannya adalah RM 1,300. Modal mula berapa? Modal mula ni adalah 2,000 kalikan dengan RM2.50. Modal mula ni adalah 2,000 kalikan dengan RM2.50. So kita dapat jawapan 5,000. RM5,000. Ini nak kira ROI. Nak kira ROI. So darabkan dengan 100. Macam itulah. Darabkan dengan 100/100. Jadinya 1,300 bahagikan dengan 5,000. Okey. Darabkan dengan 100. Dapat keuntungan ROI positif 26%. Dapat dia punya nilai pulangan pelaburan, return of investment dia dalam bentuk peratus adalah 26%. Okey. Okey, soalan yang kedua pula. Soalan kedua, ada ni. Ini berkaitan dengan syarikat amanah saham. Cik Eliza melabur dalam syarikat amanah saham dengan RM2,000 setiap bulan, dengan RM2,000 setiap bulan selama 6 bulan. Hitung jumlah saham yang dimiliki. Okey. Jadi bila kita nak kira yang A ni, jumlah saham yang dimiliki ni, dia nak kira berapa unit semua sekali yang dia beli. Selama 6 bulan ni lah. Jumlah saham selama 6 bulan. 6 bulan ni kan. Jadinya kalau dia nak kira berapa unit yang dia beli, kita kena buat 2,000 kat sini. RM 2K ni kita bahagikan dengan ini. RM 0.23. Itu dia. So ini kita kira bilangan unit lah. Bil unit. Okay. Jadinya kita buat 2,000 bahagikan dengan, okey, kita dapat 8,655. Jadinya bilangan unit adalah 8,955.
8,600. 8,600. Okey, dapat 8,695 yang ni. Unit. Okey, yang ni pula. Katakan 2,000 bahagikan dengan 0.22. So kita dapat 9,090. Ni dapat 9090. Okey, yang ni pula 2,000 bahagi 0. Ini dapat 10,000. Okey. Ni pula 2,000 bahagi 0.19 dapat 10,526. Ini dapat 10,000. Okey, ini pula 2,000 bahagikan dengan 0.18. So dapat 11,000. 11,111. 11,100. Jadinya dia nak tahu jumlah saham. Dia nak tahu jumlah saham, kita tambahkan semua ni. Ini tambah ini, tambah ni, tambah ni, tambah 10,000, tambah so sama dengan berapa? Jadinya kita buat 8,695 tambahkan dengan 9,090 tambahkan dengan 10,000 tambahkan dengan tambah 10,526 tambahkan dengan 10,000 lagi. Okey, tambahkan dengan 11,111. So jawapannya E ni jawapannya adalah 59,422 unit saham. Macam itulah. Kita tambah. Jadi macam mana kita nak kira bilangan unit saham? 2,000 modal mula labur bahagikan dengan seunit 23 sen. Kita dapatlah. Lepas tu kita tambahkan semua. Okey, kita tambahkan semua. Okey, berapa kos purata? Kos purata. Yang B pula, yang B ni senang sikit. Berapa dia punya kos purata dia? Jadi kita ambil 5,9,422 kos purata 5,9,422 unit. Bahagikan dengan 2,000 kalikan dengan 6 bulan. 2,000 kalikan dengan 6 bulan. Jadi kita dapat RM. RM berapa? RM kos purata kos purata. Kos purata. Kos purata jumlah pelaburan bagikan dengan saham. Mohon maaf. Jadinya berlaku sedikit kesilapan sekejap Ni. Okey, kos purata adalah 2,000 kali 6. Jadinya dapat RM 12,000. 12,000. Lepas tu jumlah saham 5,9,422 unit. Jadi 12,000 bahagikan dengan 5,9,422. So kita dapat jawapannya adalah kos purata seunit. Kos purata seunit adalah RM 20 sen saja. Macam itulah. Dekat sini 23, kat sini kan 23 sen. 23 sen, 22 sen, 20 sen, 19 sen, 20 sen, 18. Tapi kalau kita puratakan dapat 20 sen saja. Dapat 20 sen saja. Okey. Yang seterusnya, soalan yang seterusnya. Encik Zamani telah membeli
12,000 unit amanah saham dengan wang pelaburan 7,800. Kira kos purata seunit saham ini. Maknanya kira seunit saham lah juga. Jadi kos purata adalah sama juga dengan jumlah pelaburan iaitu mesti dalam RM bahagikan dengan bilangan unit. Bilangan unit. So jumlah pelaburan dia adalah RM 7,800 bahagikan dengan bilangan unit adalah 12,000. So jawapannya adalah RM 7800 bahagikan dengan, so dapatlah 0.65 ataupun 65 sen sahaja. 65 sen sahaja. Okey. Dan yang ini adalah yang terakhir. Okey. Jadinya Encik Zainal membeli sebuah rumah dengan harga 350,000. Dia membuat pinjaman 100% daripada bahagian pinjaman kerajaan. Setelah rumah menjadi hak milik dirinya, dia bercadang menjual rumah tersebut dengan harga 800,000. Perbelanjaan rumah seperti berikut. Perbelanjaan rumah seperti berikut. Jumlah ansuran yang dibayar dengan bahagian pinjaman kerajaan 650,000. Masa urusan guaman tu 20,000, ubah suai 30,000. Jadi jumlah perbelanjaan ni berapa kita jadinya soalan ni dia suruh hitung nilai pulangan. Ini pulangan. Ini adalah pulangan. Hitung nilai pulangan pelaburan ROI rumah tersebut. Kita kira belanja dulu. Dia dah belanja berapa? Belanja dia maknanya RM 650 tambahkan dengan RM 20,000 tambahkan dengan RM 30,000. So kita dapat jawapan RM 700,000 lah. Dapat jawapan ini sama dengan RM 700,000. RM 700,000. RM 700,000. Itu semua sekali belanja. Okey. Yang keduanya, dia nak jual berapa? Dia nak jual berapa yang seterusnya? Yang tu kita panggil sebagai apa? Keuntungan. Untung. Nak tahu untung? Untung. Sama dengan RM 800,000 tolakkan dengan RM 700,000. So kita dapat jawapan RM 100,000. Jadinya ROI mestilah RM 100,000 bahagikan dengan RM 350,000, kita darabkan dengan 100. So dapat jawapan berapa? 100 bahagikan dengan 350, darabkan dengan 100 sama dengan dapat 28. 28,6%. Itu ROI dia, peratus keuntungan. 28,6%. So para pelajar, ini adalah contoh soalan-soalan berkaitan dengan pelaburan. Jadi kita kena ingat dalam pelaburan ni dia ada cerita pasal dividen, cerita pasal apa dia lagi? Cerita pasal kos purata, cerita pasal kadar untung modal, cerita pasal share business, share bonus, keuntungan modal, cerita pasal ROI, nilai pulangan pelaburan, dan cerita pasal kos purata. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.